الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Dengan kata maksud dan tujuannya baik. Okey, jangan terlalu rasmi. Saya tengok terlalu rasmi ni saya pula risau. Ada poster, ada ni. Kita ni orang kampung mana reti rasmi-rasmi abang Azhar berucap lepas tu. Lalu gambar Azhar macam tepuk abang Azhar berucap alamak ni. Kita buat macam mana saya ajar kat rumah lah. Kan kalau rasmi-rasmi kan kita ada gap yang jauh. Kalau saya dah ada semalam, saya suruh berdekat lagi ni. Berdekat ni rasa kalau nak tepuk tidur bertepuk, boleh sampai lah. Dia dah sampai. Ni jauh sangat ni. Patutnya dia duduk depan. Tak. Patutnya meja ni, dia duduk dekat lagi. Duduk depan kamera ni. Itu. Ni kira jauh lah. Inilah yang memisahkan kita. Betul, dia jauh. Tapi tak apalah Okey. Sehari ni sampai besok tengah hari, cuba jaga masa, patuh pada masa. Pukul 2, everybody must be in 2 o'clock. Pukul 2. Kalau sekarang kelas kita pukul 3 suku, 3.10 naik kelas. Pukul 3 rehat. Pukul 3 sharp kita rehat. Pukul 3.10 kita masuk. Try untuk punctual. Try untuk punctual. Kita bagi kita ada masa yang sangat terhad. Dan benda nak belajar ni banyak sangat. Okey. Ni tajuk dia lah ni. Faham. Memang tak habis. Mana dia orang belajar 7 jam sampai 20. Tak ada. Even rukun mayang nak belajar pun nak belajar rukun mayang pun sampai 28 jam pun habis. Jadi tak habis, memang tak habis. Tapi kita start dan kita tengok apa yang kita dapat, itulah yang kita dapat. Okey, sikit motivasi. Saya pilih main ni masalah satu type. Nampak? Tu saya tak nak pegang ni, satu type. Kalau macam ni, saya kena cakap macam ni. Kalau macam ni, saya akan cakap macam ni. Kalau sampai besok, saya ingat leher aku. Tak. Saya nak ni, kalau boleh. Abang bagi jadi test boleh tak? Boleh. Boleh tak? Orang atas. Tak dapat? Ini. Testing dulu. Kalau boleh, sebab saya nak type. Lepas tu kalau tidak, saya nak kena cakap macam ni. Kalau jadi tak dengar. Tak dengar kan? Macam ni Okey. Jadi check. Mula-mula saya kata tadi apa? Pasal niatkan Allah. Tengok slide yang kedua ni. Ni. Please check ni. Redha. Redha. What? Online tak dapat. Online hilang? Tak ada slide. Online hilang kan? Ada? Slide tak ada Ustaz. Slide tak ada. Mana pergi online ni? Oh, slide tak ada.
Korang ajak datang tak mau. Marah dia ustaz ni, mengada. Redha. Listek R ni redha ni sebenarnya. Tak jadi taja guru listek. R ni redha. Datang sini redha. Penat ke redha? Makan tak sedap pun tak apa redha. Bilik tak selesa pun tak apa redha. Redha. Kena marah akang pun redha. Kena stapler pun redha. Kena redha. Nak dapat ibu kena redha. Apa juga kepayahan nak kena redha. Ayat apa? Ayat apa? Tu dekat beg berapa? Ikhlas. Istiqamah. Kat beg tu. Datang sini makan orang tanggung, beg orang bagi. Kalau tak faham tak tahu nak cakap apa. Apa? Sabrun Jamil. Sabar. Ngantuk pun sabar. Kalau ngantuk sabar, lawan. Tahan. Sabar. Belajar ni kena sabar. Kalau ngantuk perlu berdiri. Tak apa. Kalau ngantuk dengan ustaz, tak boleh. Ambil duduk sini, ada kosong. Aku nak ketuk, senang. Bangun. Ni kosong, siapa ngantuk duduk sini? Okey. Apa? Apa lupa? Apa? Tekun. I Ustaz, bukan I. Betul lah I. Tekun. T. T. Oh, T dulu. T dulu, baru I. Apa? Taat. Orang cakap sembahyang jemaah. Asal ni sembahyang jemaah. Kita belajar sama. Kalau boleh 5 minit, 10 minit tu dah ada dekat surau. Surau ni besar. Kan? Orang lelaki, perempuan kalau boleh masuk surau. Apa-apa arahan daripada AJK, dengar. Taat. Ada bagi ujian air kencing. Ingat dadah ke apa ujian kencing? Ujian apa tadi? Ujian Elio. Air kencing. Kencing tu dadah weh. Okey. C. I apa? Lupa lah. I apa? C cakap. I tak tahu apa Apa I? Etika Ustaz. Tadi dalam kerja aku ingat apa, aku tak ingat. Tapi tak cantik lah. Ihsan. Ni. Jangan buat benda ni. Apa? Resah. Bila nak habis ni? Jangan resah. Nafsu kata minat habis lah 3 jam. Cakap dengan nafsu kita, padan muka kau. Kau selalu Sabtu petang kau tidur. Lalu Sabtu petang kau jalan-jalan pergi Sogo. Hari ni aku deng kau dalam dewan. Cakap dengan nafsu kita. Aku deng kau belajar agama. Selalu kau petang kau relax, kau pergi Sogo. Pergi mana? Warta. Pergi mana? Sabtu petang macam mana dulu? Tidur. Makan. Menterdarah. Hari ni aku paksa kau yang asuh. Aku paksa kau belajar. Tengok. Sekarang ni dah mula perlawanan ni. Kau pukul 3, pukul 4 lagi perlawanan. Wah, perlawanan rancak lah nafsu. Okey, tak apa. 11 hari ni lagi. Baru tahu.
Saya kalau hari Sabtu kalau macam ni, lepas zuhur saya tidur. Sebab pagi 3 kelas, tidur, akan maghrib mengajar balik lah. Ini saya pun cakap diri saya pandang dengan kau. Tadi bajet-bajet sampai 12 suku. Ingat nak tidur kejap. Tak dapat tidur. Baguslah pada muka. Okey. Jangan cepat sikit. Apa? Jangan istirahat istiqamah. Bukan istirahat. Jangan apa? Apa taat. Jangan tentang. Jangan tidur. Amboi. Nampak tidur. Jangan elak kelas. Tolonglah hadir setiap kelas. Yang kata ustaz saya nak jaga anak saya pada swimming pool. Biar bini jaga. Biar bini tengok online. Kita belajar. Nanti kita faham, kita ajar rumah kita. Jangan elak-elak. Lagi sihat, datang. Datang dengan penuh semangat. Macam mana kalau kita tengok dalam kitab dikatakan apa? Dikatakan sunat solat yang pertama, hendaklah engkau bangun dengan cergas. Ini lagi kita kata. Bangun dengan cergas. Jangan semangat bangun dengan malas. Dia kata sunat engkau bangun dengan cergas. Jadi sama juga belajar ni, kita disuruh untuk cergas. Lawan sikit. Okey, alhamdulillah. Dia link atas. Okey. Alright. Okey. Mantap. Kata orang KL Melaka. Cekap. Dia kecil sikit dia ni pacik-pacik ni yang mereka jantung dia. Nampak je muka tu. Ada je buah lah kata panjat. Jangan culas. Jangan culas. Ni apa? Tak tahu apa dia. Tak ingat apa dia. Daripada orang yang melihat di sebalik perkataan, dia boleh membina sesuatu yang baik dan dia boleh membina sesuatu yang merobohkan dan dia tidak akan mengambil jalan yang merobohkan. Itu je. Kita ingat jadi gitu. Okey, kita start insya-Allah. Ini yang kita nak bincangkan pelan-pelan. Ni. Dia cara belajar macam ni Keluar, salin. Keluar, salin. Faham? Jangan keluar semua nak salin. Nanti kita banyak sangat nak salin. Kita tak boleh dengar apa penerangan dia. Dia keluar kotak ni, salin kotak ni. Macam kat rumah lah, macam mengajar online kat rumah kan. Keluar kotak ni, salin kotak ni. Keluar kotak ni, salin kotak ni. Jadi dia tak ngantuk. Boleh saya print saya bagi satu boleh, tapi ngantuk. Nanti tengok kertas, tengok atas, tidur kertas, tengok atas, tidur kertas, hilang. Kita akan tidur. Jadi nak hilangkan tidur ni, salin. Buku bagi free. Kainah bagi pen tak Kainah? Mana Kainah? Kainah bagi pen tak? Pen bagi, pen bagi. Amboi. Apa tak dulu ingat apa tak? Dekat apa? Dekat Nanding, saya beli 100 buku. Bagi semua satu. Bagi pen 100 batang. Nak suruh orang sana salin. Tapi lama-kelamaan ada peningkatan dah. Ada peningkatan. Sekarang ada peningkatan dah. Dulu Haji Nasir tak salin. War lagi tak salin. Teruk kena belasah. Steady je. Kebal je. Tapi lama ada peningkatan. Lama mula salin sikit, dengar online, seronok rasa. Mula ada peningkatan lah. Dulu memang tak salin. Sekarang ni kita kena cepat sikit. Umur tak tahu berapa pagi ni, cepat-cepat sikit. Okey. Sifat 20 ni,
dia ni satu kaedah berfikir. Kaedah berfikir tau. Kaedah yang ulama temui, ulama ahli sunnah jemaah temui satu kaedah berfikir, dan dengan kaedah berfikir itulah dia boleh memberi kita faham. Dan dia boleh memberi kita faham apa dia sifat 20 tu, dan inilah dikatakan jalan mengenal Allah. Apa buat? Tu nama dekat situ. Ada nama dua lama ni. Ali bawa pakai ni. Ali yang beli kan ni. Baru nak buka. Tak tahu tuan nak pakai berapa ni Ali. Saya. Tak gerak. Alamak tahun dah. Okey. Banyak. Okey. Saya kalau dulu buat motivasi kan jalan, tak benar. Ni kita jalan lah, nak tengok orang tidur tak tidur kan. Ni yang tamat ni. Nak tengok orang tidur tidak. Ni satu formula. Satu formula. Kita nak, ni candle apa? Ni ini satu formula. Formula ni disusun oleh dua orang ulama. Ulama ni hidup secara hijrah putih. Itu belum 300 kan? 200 lebih 300 kan? 200 potong tu kan? Jadi syukurlah dari kawan saya yang ada ilmu yang aman yang mana jadi untuk hari boleh tunduk. Ini pun tunduk. Boleh daripada isinya sampai dari sini habis. Minggu tunduk. Cuma kata kita tunduk boleh tau. Jadi formula ni, formula ni ulama itu dia yang wujudkan di Kuala Lumpur ni. Ulama ni dibuat diputar. Lepas tu Abu Mansur ditambah 7. Jadi ini yang dipakai tahun 300 Hijrah, tahun 1400 Hijrah, kita senang memegang ini sebagai satu formula untuk kita kenal kepada Allah. Jangan dengar orang yang kalau pemburu bukan amal jauh kita kan, dia kata kau ni anak ayah ambil dari pada hukum, apa yang lain tidak dari Allah. Tapi kita harus melihat kepada ini. Apa ini? Inilah yang kita ikut. Supaya kita kenal Allah. Itu wajib belajar kepada hukum. Ini kepada ulama. Ini adalah kenal Allah. Jadi kenal Allah wajib. Dan kita pelajari wajib. Kita boleh baca dulu. Penting macam hukum. Okey. Ini kata-kata ulama yang dikata ni apa? Said Ramadan Al-Buti. Dia kata apa? 20 sifat ini sepenting sifat Khalid bin Ali yang perlu dijelaskan dengan teliti dalam proses mengenal Allah. Itu aku tak faham. Ini semua ulama ahli sunnah wal jemaah. Dia kata gitu. Dia kata mana kamera tu? Oh ni. Okey. Dia kata gitu. Ini adalah proses untuk belajar, dari belajar kenal Allah. Saya selalu cakap dalam kelas online. Apa saya cakap? Indahnya di syurga bila kita melihat Allah. Nikmat paling besar di syurga, tengok Allah dengan mata. Anas bin Malik tanya dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, macam mana tengok Allah?
Anak kata, Rasulullah kata, ditepuk bahu anak bin Malik, kau 3 bulan. Lepas tu pulang dengan abang. Jelas tak kau 3 bulan? Jelas. Macam itulah kau akan tengok Allah. Nikmat paling besar bukan makan minum, bukan kenderaan, bukan bidadari, bukan. Nikmat paling besar ialah lihat Allah. Lihat apa? Lihat zat dia. Ada orang boleh lihat hari-hari, ada orang boleh lihat seminggu sekali, ada orang boleh lihat sebulan sekali. Bergantung pada tingkat syurga yang dia duduk. Tapi guru-guru kata apa? Dia kata apa? Nikmat paling besar atas muka bumi bila kenal Allah. Nak kenal Allah. Nak kenal lah. Nak kenal nanti kau tahu. Nak kenal nanti rasa nikmat. Nak kenal nanti tak heran dia lain dah. Tak heran dunia ke apa benda ke. Naik proton Lamborghini potong ke highway ke tak ada apa-apa. Tengok macam biasa je. Masa tu tengok Lamborghini macam tengok kacil je. Ada apa? Hati tak ada terusik. Tak terusik. Kenapa? Pada dia Allah. Dia tak tengok dunia ni tak nampak apa-apa. Nothing yang special, nothing yang bagus, nothing yang menarik, nothing yang melalaikan dia. Kenapa? Hati dia lah ada kenal Allah. Ini yang aku cakap ni. Dan saya dengar guru-guru di tempatan ni yang ngajar tauhid banyak cakap pasal tu lah. Bahagia nikmat paling besar di akhirat, kita nampak zat Allah. Bahagia nikmat paling besar di dunia, kita kenal Allah. Lepas tu hadis kata apa? Awal bin ma'rifatullah. Seawal-awal agama, mengenal Allah. Seakhir-akhir agama, catit. Apa saya cakap catit? Seakhir agama apa? Merasa Allah dalam hati kita. Itu Tuan Guru Ahmad Huzaimi cakap. Dia kata begitu. Kalau ikut guru lain tu dah dia cakap juga. Lepas tu dah kena belajar dengan guru-guru. Baru perkataan ni dia ambil dari guru dia dan kita dapat. Guru-guru ni dia banyak perkataan hikmat. Perkataan yang kita menyebabkan kita terasa dan berfikir. Dan kata-kata mereka ni kadang-kadang lebih menyentuh. Tu yang saya kata tu. Lebih touching pun tak lama. Dia boleh push hati kita untuk ubah. Seawal agama mengenal Allah. Seakhir agama merasai Allah dalam kehidupan. Jadi nak rasa ni nak kenal dulu. Jadi kenal ni yang kata cara kaedah dia ulama susun satu sifat yang nama dia sifat 20. Yang orang dulu orang tua dulu belajar. Ini kita belajar sifat 20. Lepas tu ada SMS atau video WhatsApp yang dulu ni tu baca sebab syukur kan. Memang mereka belajar begitu. Tapi ini banyak dah ditinggalkan terutama oleh generasi kita yang dulu tak belajar. Ni bukti ya. Apa yang ada asma husna ada dalam 20 sifat disusun mengikut munasabah cara berfikir. Kita baca asma husna kan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Semua tu satu mesti ada dalam wujud. Wujud. Kalau tak ada wujud, semua tak ada. Al-Jami', Al-Mani', Al-Bari, Al-Karim, tak ada. Kalau tak ada, wujud. Wujud mesti ada. Tak ada wujud, lain sifat ada. Lepas tu mula-mula, disusun mengikut munasabah cara berfikir, nombor 1 adalah wujud. Okey. Mula nak pening ke atau masih boleh mengikuti? Boleh? You follow me? Okay. Untuk mengenal Allah, sifat kesempurnaan Allah tiada terbilang. Bukan kata 20, tak 20. Tiada terbilang, tetapi disimpulkan oleh ulama dalam sifat 20. Setiap kerutan sifat ada kerutan yang munasabah pada akal. Contoh pertama adalah wujud. Tak ada wujud kalau sistem lain. Apa-apa hal disujud. Saya dah kata dah. Zat Allah adalah zat. Sifat Allah adalah sifat. Zat makhluk adalah kirim. Sifat makhluk adalah arat.
Maknanya sifat makhluk adalah Arab. Sifat ni nama dia Arab. Tapi sifat itu lahir daripada mana? Arab ni lahir dari mana? Arab ini lahir daripada mana? Bang, main ni tak kuat abang tu tak dengar. Arab lahir dari mana? Sifat makhluk. Sifat makhluk nama apa? Arab. Arab ni lahir dari mana? Lahir daripada jirim lah. Jirim. Jadi Arab ni dia lahir daripada jirim. Jadi sifat ni lahir daripada zat. Maknanya zat ni nombor satu kena wujud dulu. Baru dia wujud, dia ada, barulah dia melahirkan sifat. Betul? Sebab itu sifat 20 ni disusun pada munasabah berfikir, nombor satu mesti wujud. Faham? Lepas tu nombor satu wujud. Kita kata kenapa tak nombor satu bakar wujud? Tak boleh. Pada munasabah berfikir. Tahu munasabah berfikir. Kalau satu wujud tu lain ada. Sebab tu nombor satu mesti wujud pada sifat 20. Ada kita nasikan Allah wujud idam kan tu kan. Mana ada Allah idam wujud bakar, mana ada tu. Jadi dia ada apa susunan yang berucik pada akal. Lepas tu semua 20 wujud. Tak ada wujud lain yang cerita. Tak ada wujud lain yang cerita. Lain yang sifat yang cerita. Ini botol tak ada. Botol tak ada, tak cerita. Biru, berat, bulat, atas tangan saya, tegak, berdiri, sejuk, yang cerita. Kalau tak ada. Maknanya Arab yang cerita. Kalau tak ada. Sifat lain yang cerita. Kalau tak ada zat. Kalau ada zat nama apa? Itu nama dia wujud. Itu yang ulama-ulama dah susun untuk kita. Tak payah nak pening-pening ni. Nak kenal Allah cara macam mana? Tak payah pening. Belajar sifat 20. Try to understand as much as possible. Kalau first time belajar, memang terlalu pening. Kalau second time belajar, pening. Belajar kali ketiga, kurang pening. Belajar kali pertama bukan pening. Mabuk, loya, nak muntah. Jadi tengok cek positif. Bukan COVID tak? Positif tu positif. Jadi bang, kita ada tidur bang, kita tidur lagi. Loya. Pening memang. First time belajar memang pening. Kadang-kadang kurang pening. 3-4 kali belajar, 5-6 kali belajar, dah faham. Ini sifat. Ini sifat Allah, sifat. Makhluknya kalau jirim, dia bukan kawan dia sifat. Kawan dia Arab. Kalau Allah, kawan dia sifat. Lahir pada zat. Nama dah dapat, ini dapat, ini dapat, itu dapat, ini dapat, ini dapat. Kenapa? Dah banyak kali belajar. Faham Ini kata ni. Kerana tanpa wujud tidak boleh memikirkan sifat lain. Sebab tu aturan akal ni dia cerita dulu pertama apa? Wujud. Itu benda yang pertama. Jadi pada logik akal. Jangan force yourself untuk try to deeper yang deeper atau pening tu. Dia pening tu. Memang ada benda akal kita tak boleh fikir. Macam mana Allah wujud tak ada permulaan? Memang akal tak boleh fikir. Itulah. Macam tak ada permulaan ni. Try boleh fikir. Itu lama jadi macam satu. Maknanya dia kata gini, mata kata gini, kita faham? Yes, faham. Dah cukup. Dan kedua disusun bagaimana kaedahnya adanya iaitu idam. Dia disusun itu. Dan tiada menerima binasa, bakar. Itu contoh dia bagi ni. Contoh yang guru bagi saya dengar, belajar, saya catat. Saya buat nota sikit ni lah. Untuk kongsi dengan kawan. Jadi dia adalah kaedah metodologi berfikir untuk mengenal Allah yang dipelopori oleh dua ulama. Satu nama dia Abu Mansur Abu Hasan Asy'ari. Lepas tu dia gabung dengan satu lagi gabungan ilmu
oleh Abu Mansur, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau Aulia Nabi Selamu orang ni tanya tau, siapakah nama dua ulama yang mempelopori ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah? Ini soalan ni mungkin keluar. Garanti keluar ni. Garanti keluar. Kata Ibu bilang itu dah, soalan ni keluar. Favorite question ni. Tolong tulis. Okey. Kenapa perlu belajar 520? Ni. Kenapa dia perlu ni? Untuk yakini Allah memiliki sifat kesempurnaan. Allah apa dah? Ada betul? Apa? Oh, kan kamu? Oh, dia ada tanggungan? Apa? Okey, tengok apa tak? Tapi dekat online dia tak gerak ni. Dia keluar betul. Tak apa, online kat rumah tak apa, dia boleh baring balik. Ni okey. Online keluar kan? Okey, dah. Ada apa? Online keluar tak apa. Ni nombor satu ni. Ni dulu ni. Ni. Dia satu dia bila nama tauhid dia jawapan yakin. Tahu? Bila nama tauhid belajar apa pun tu yakin. Kalau belajar mereka dia ada perbuatan dasar. Mayang, puasa. Tapi kalau tauhid nama dia yakin. Jadi tujuan dia yakin. Jadi juga boleh untuk meyakini. Meyakini ni dalam hati. Jadi kuasa nak yakin ni dia datang daripada mana? Dia datang daripada mana? Ni. Dia datang dari ni. Dia datang dari ni. Akal. Akal ni datang dari ni. Dia datang dari apa kita dengar? Apa kita nampak? Apa kita dengar? Dia akan proses. Lepas tu dia proses ini, baru dia akan maklumat hati untuk faham dan untuk yakin. Itu proses dia. Lepas tu otak ni kena bekerja. Bekerja sikit lah. Sabang, wujud, lidah, bakung, bukan itu sikit. Kena bagi dia. Kena paksa dia. Nanti dia dapat lah. Dia yakin lah. Kali tak faham, nanti baca lagi. Saya yakin, pada awalnya dia dah faham. Isi, dia dah faham. Saya rasa dia faham lah. Setelah dia banyak kali mendengar. Saya yakin lah. Kalau 20 kali tak faham, dia cakap, itu berat sikit lah. Isi tak boleh faham sikit. Jadi, kita kata ni apa tujuan ni? Untuk meyakini Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Dia ada seluruh sifat kesempurnaan. Itu nama apa? Itu nama dia kamalat. Kamalat. Ini. Jadi tujuan pelajaran nombor 20 ni untuk faham, untuk mengetahui, untuk memiliki satu keyakinan Allah ingin memiliki seluruh kesempurnaan yang layak bagi keagungannya dan mustahil bagi Allah memiliki sifat kekurangan. Mustahil. Allah bodoh.
Mustahil. Akal tak boleh terima kalau Allah bodoh. Allah lemah. Mustahil. Allah lupa. Mustahil. Kalau tiba. Kalau otaknya waras, kalau tiba. Sebab apa? Allah dah ciptakan otak ni macam tu. Dia akan reject benda-benda yang tak patut bagi Allah. Patutnya dia reject. Okey. Lepas tu apa? Ni. Salin. Pelan-pelan. Sifat kesempurnaan. Nampak ke tidak kat belakang? Ni ada kosong depan ni. Boleh di depan, tak nampak. Sifat kesempurnaan Allah, jangan kata 20 saja. Tidak terbatas dengan 20 sifat. Ini satu pakar yang kita tahu. Ada orang kata takkan 20 sifat Allah ni. Tak. Tidak terbatas. Tapi yang 20 dengan merangkumi keseluruhan sifat kesempurnaan dia. Dan nama-namanya tidak terbatas dengan 99 nama saja. Yang selalu saja kalau turun masjid, kita baca kalimah pula. Nas'aluka ya man wallah. Itulah. Ullahi. Lepas tu saya baca tu cara ni. Jadi surah masjid banyak saya baca dulu baru kita start kelas. Seperti doa Nabi SAW yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Ini ada doa Nabi ni kita baca. Itu boleh baca doa ni. Ya Allah, aku memohon dengan Quran tanda setiap nama yang engkau miliki. Maknanya banyak, tak terbatas. Kalau ada hajat, boleh baca doa ni. Sebab apa? Ibnu Mas'ud kata, aku dengar Nabi baca macam ni. Aku mohon dengan perkataan setiap nama yang engkau miliki. Baik yang engkau namakan satu dengannya. Atau yang engkau gunakan nama itu dalam kitabmu. Atau yang engkau ajarkan di kalangan makhlukmu. Atau yang engkau saja mengetahui dalam gaibmu. Di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai taman hatiku. Cahaya mataku. Hilang kesedihanku. Dan penghapus dosaku. Kali ini yang ulama kata ni nama Allah ni tak terbatas. Ada yang tidak diturunkan, ada yang ada di sisi dia, ada yang diturunkan, ada yang diturunkan Nabi, ada yang dihafal oleh para anbiya, macam-macam. Tak terbatas kesempurnaan Allah ni. Nama dia dan sifat dia tak terbatas. Kalau kita renung, kalau Allah boleh kita faham, kenal dia kan, kita dah tak nampak apa itu lagi selain dia. Tunggu dia kak. Belajarlah orang-orang yang marifah. Orang yang marifah Allah. Orang yang dikenal kepada Allah. Dia dah tak hingga dah apa-apa dah. Pada dia mati dapat jumpa Allah. Itu dah ditunggu-tunggu. Itu yang dinanti-nanti Tapi kalau kita tak kenal Allah ni betul-betul dan kita tak ada usaha nak kenal dia. Itu yang kita boleh lalai dengan dunia tu. Ada usaha nak kenal dia. Dan kita dapat Islam secara mudah. Tak ada kita balik ni orang selesa tak ada. Datang belajar, orang sponsor makan lagi. Tahu ada orang bagi saya duit, Ustaz bagi dia orang makan. Berapa sanak, berapa orang? Saya kata tak tahulah 80 orang. Satu kepala berapa Ustaz? 45. Pun dia bagi duit. Ustaz bagi. Saya bagi kainah. Terus bagi. Tengok ramai kawan saya nak buang. Betul ya tak? Ustaz dewan berapa? Orang bagi sikit, orang bagi sikit. Dewan ni satu hari RM1,000. Kita bayar RM2,000 untuk dewan ni. Pun dah ada orang bayar. Tunggu juga. Ni beg ni. Ni kainah apa beg ni? Itu orang pergi ambil rumah kainah ni. Saya ni bawa jaket luar. Abang Alif. Nasib baik muat kat belakang. Kalau tak muat aku turun dia orang-orang ikut belakang. Macam orang Magadannya di belakang kita. Tapi pasport tak bawa tu risau. Baik tu kainah, lepas tu muat. Tengok plastik, ada kainah bagi plastik. Balik barang ke belakang. Tengok depan.
Kita dah plan dah. Kalau tidak, belakang dulu saya mau sampai pun tak kerja. Mungkin dia ada bang. Ambil kau Ina. Malam tu gua pergi kepada Ina ambil. Saya ni baca je dalam JK tu. Jangan mana nak campur. Banyak tu dia buat. Yang ni pergi sana, ni pergi sini, ni pergi sini, ni pergi sini. Wah, saya kata saya doa ya Allah, kau berilah mereka syurga. Tak ada nasib baik. Beri mereka syurga. Kalau saya doa minta ya Allah, beri mereka syurga. Korban ini, itu, ini, semua dah meeting, itu, ini. Akhirnya itulah kami. Adalah pada JG yang kali dah dekat dengan online punya meeting dari jauh. Tak apalah kita buat. Allahu Akbar. Saya tak pernah lah arrange benda gini. Ada orang buat selalu buat surau kat masjid untuk bawa-bawa bersila kan. Bila datang sini tengok saya buka pintu, pula keluar tak pek, abang tak pek. Saya rasa nikmat saya. Sebab orang tak pernah buat MT tu. Saya orang kampung tu. Saya masuk Dewan, Kak Ina berbaris. Kak Ina, Doktor, Diana, berbaris. Tengok kapi merah. Apa ni? Apa? Allah. Aku siapa? Apa benda ni? Kelas B sangat ni. Hantar sampai bilik. Orang bukakan bilik. Hantar beg. Kali jangan buat bilik lah. Tapi jangan tahu lah. Saya tak kerti ya. Saya tak pandai. Saya bukan orang situ tau. Saya bukan. Saya rasa terharu. Terharu. Yang lain tu, saya timbang. Saya ni bukan orang mulia, bukan orang hebat. Saya ni orang biasa je. Lepas tu bila tengok ini ada ni apa ni. Risau lah. Okey. Kenapa belajar? Begini. Okay. Nombor 3. Talin. Sifat 20 dianggap cukup. Ulama dah bincang. 1100 tahun lalu. Waktu kau buta sila, kau 300 tahun ke atas, mulalah datang ajaran-ajaran sesat. Menyatakan Allah bertangan, bertelinga, begini, begitu. Macam-macam pahaman dah keluar. Rasulullah dah bagi signal. Apa Rasulullah kata? Kurun yang terbaik adalah kurunku. 100 tahun yang pertama. Kurun selepas tu. Dan kurun selepas tu. Rasulullah dah bagi signal lah. Lepas 300 tahun, dah datang macam-macam. Jadi dalam 300 hijrah tu lah, ulama ni bimbang, rosaknya akidah orang Islam. Ulama ni bimbang, rosaknya akidah orang Islam, dia buat satu modul so-called sifat 20. Okey, dah faham dah 20 dia ni. Ulama nak selamatkan kita. Semua ayat zaman ni ada kata bid'ah dulu Nabi dah ajar Allah untuk tidak bakar. Memang Nabi dah ajar itu. Nabi dah ajar keseluruhan Quran. Diorang jauh lebih hebat dari kita. Kita ni disusun. Sahabat-sahabat Nabi mereka faham Quran. Mereka tak payah susun modul. Tapi bila timbul 300 hijrah, berbagai-bagai pahaman yang merosakkan akidah, menyebabkan apa? Ulama yang orang kat ini, dia susun modul untuk kita faham. Dan mereka namakan sifat 20 dan dipakai di pondok-pondok di Indonesia Nusantara ni sampai hari ini. Itu kalau belajar tahfidz, pergi petani. Pendekatan kitab lah. Atau ambil guru-guru Ahmadiyah yang belajar dengan guru-guru daripada petani. Atau dia belajar dengan guru dan guru ni pernah pergi petani. Mereka dah hari ni pakar. Tak tahu ni pakar. Ada Ustaz Abdullah ni kat petani. Dia orang panggil dia Babalah. Babalah ni dia pakai tongkat ni. Dia kalau nak kenal dia punya kopiah tajam. Kalau kat petani tu, tuan-tuan orang petani tu ada ustaz tu kopiah tajam. Kopiah tajam.
Lepas tu di belakang serban ikat bulan. Tajam. Lepas tu bawalah. Tuai jatuh buazi. Masa saya ada sana tu, jatuh buazi kata, babalah, pondok dah siap belum? Tak siap lagi, dia kata. Lagi 300,000. Puluh duit dah siap, kata 300,000. Tu Datuk Buazi kata apa? Saya ada sebelah, babal lagi pun. Oh, ni ngajar takluk, ngajar takluk sana. Ngajar sebab 20, takluk program yang bawa tempat utat sekali. Minta sumbangan dekat sana untuk saya. Dia kata kahwin tak nak pergi. Ada seorang lagi apa? Pergi sana dia orang bukan nak belajar. Dia kata dia pergi dah, dia kata kat salam. Dekat masjid, dia cakap dia dekat masjid orang duduk jauh-jauh. Apa pergi sana kan? Betul ni. Untuk ujung-ujung main belajar sama doktor. Mana dapat? Ini bukan budak. Tapi tak sesuai dengan ke. Tapi dia memerlukan perubahan. Okey. 1, 2, 3, 4. Ulama kata, engkau mesti belajar sifat 20. Kenapa? Dia adalah benteng yang kuat mempertahankan diri dari fahaman yang boleh merosakkan akidah. Ini benteng ni. Jaga-jaga Orang kata Tuhan adus. Orang kata Tuhan getaran. Itu yang dalam Islam. Getaran macam-macam yang keluar dalam WhatsApp. Yang keluar dalam YouTube. Ini yang menjadikan kita orang Islam. Dan kadang-kadang pencerahan yang ambil tu. Itu jati tu. Jadi bila kita ada sifat 20, dia jadi benteng kita. Benteng jangan rosak akidah. Kalau rosak akidah macam kukur. Macam kukur maksud apa? Kekal dalam neraka. Itu mana macam kukur dah. Lepas tu nak belajar betul. Niat kepada Allah, ya Allah, perintah ini nak belajar. Nak belajar apa? Apa sebab 20. Supaya aku kenal engkau wahai Tuhan. Kata ngaji di situ. Dan jangan aku rosak pada kukur ya Allah. Benda paling takut ni kukur lah. Benda paling takut ni kukur. Jadi kalau lah takut dipengaruhi, saya dah jumpa beberapa orang lah. Yang kita kenal. Rosak akidah. Dia belajar di tengah malam tak kelam, tak kat mana belajar saya tak tahulah. Mak dia jumpa saya, mak dia kata hilang ngadu. Jadi kita nak ngadu sana, saya tak tahu belajar kat mana. Pergi belajar, mula tak semayang. Dia bawa pegawai tak semayang, saya tahu. Lepas tu pergi belajar, kata belajar tauhid, tapi belajar pukul pagi. Belajar apa dulu pagi tu? Kat rumah-rumah guru pukul pagi belajar. Di balik rumah banyak putih. Kerana saya mengucap macam mana? Saya kata mengucap ni. Dia kata bukan. Mengucap bukan sini. Dah mulalah. Dia kata ni. Balik rumah pergi salam. Tak pergi salam lah. Bini pergi salam. Gaduh dengan bini. Kadang dengan bini tu salam salah. Salam pergi salam bini. Gaduh-gaduh. Bini semayang. Marah. Tak wajib semayang kata. Akhirnya. Ini cerita betul. Kenapa? Dia belajar dengan orang salah. Siapa-siapa dia belajar dengan orang. Jaga-jaga Jaga-jaga. Guru kata, kau tak ada ilmu, kau buta. Kau haus, jangan cari pilih buta. Kau masuk pilih buta, tak keluar. Itu kita belajar ni apa? Benteng pertahanan akidah. Benteng pertahanan akidah. Itu perbahagian okey. Ulama telah membahagikan sifat 20 seperti yang dinakalkan. Nakal ni apa? Nakal ni nukil. Nukil. Orang lain kata nukil. Buat saja bahawa selalu tulis apa? Nukilan rasa. Nukilan rasa pun dalam hati ada taman mana? Nukilan rasa. Dia tak tulis ciptaan. Tak ada. Bukan cipta. Nukil. Nukil ni kalau bahasa Arab, nakal. Lepas tu ada dalil nakli. Betul. Ada dalil lagi tu apa? Akli. Dalil akal.
Nakal ni dalil dari mana? Nakal dalil daripada Quran. Lagi daripada hadis. Lagi daripada pendapat ulama yang mutabar. Itu daripada nakli. Kalau dalil akal dari mana? Kepala otak. Kepala otak. Otak ni akal ya. Dia tak ada sebuah Quran. Tak ada sebuah Quran. Dia tak ada sebuah hadis. Tapi akal tu memuliakan. Itu dalil akal. Macam kita kata, Allah itu Esa. Esa itu tunggal. Apa dalil akal kata Allah itu Esa? Maknanya akal kalau terima, kalau Tuhan kedua. Kalau terima akal. Tuhan ni nak hujan, Tuhan ni nak panas. Tuhan ni nak orang hidup, Tuhan ni nak orang mati. Tak boleh. Betul. Akal yang dia cakap, tak boleh. Dia macam Quran. Akal tu tak boleh. Akal tak boleh. Tapi maknanya dia Tuhan apa? Tuhan tu tunggal. Allah ni dia ilmu. Dia ada ilmu. Akal tak boleh kata, kau terima akal. Allah ni bodoh. Tak terima tak boleh. Mana bodoh itu anda? Bila dia ilmu, dia berkeadaan kaunuhu aliman. Ilmun kaunuhu aliman. Irazah kaunuhu muridan. Muridan. Macam mana nak faham? Kan? Itu maknanya manawiah. Dulu guru kata apa? Saya ada kopiah. Saya berkopiah. Betul tak lebih? Yang guru-guru coklat, guru galak. Saya ada kopiah. Saya berkopiah. Yang berkopiah tu muridan. Yang kopiah tu iradah. Yang berkopiah tu muridan. Saya ada ilmu. Orang panggil saya aliman. Orang alim. Faham? Ilmun kaunuhu aliman. Kudrat kuasa kaunuhu berkeadaan qadiran. Kan? Kalam berkata-kata, saya boleh cakap, maka orang panggil saya boleh mutakaliman. Itu je walaupun dulu Ustaz Daudin dia ajar kami dulu sampai je Allah terang pula wujud idam bakom wal-batul hawadis tiamu bidafin. Okey, ni apa? Nanti serang dia ini apa? Kabiah. So, wujud idam bakom wal-batul hawadis tiamu bidafin, batu wadaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayun, sama basah, lepas tu masuk apa? Yang tujuh tu, masuk apa? Masuk mani. Okay, habis mani je. Okey, dia kata semua orang pakai seatbelt. Saya nak pergi laju ni. Dia terang mana ni? Habis. Nanti dia sampai. Ni. Okey. Sekejap. Kawan dia. Kalau banyak pula selain ni. Ada sini. Nanti. Awak. Jangan saya dulu. Kamu tak bercerita. Kalau saya dah tersebut tadi saya cakap. 1577. 1,5,6. 6,7. 14, 13, 13, 20. Nanti saya akan terang pembagian ni. Pembagian ni. Jadi yang Tuan Guru Ahmad Ibrahim kata, okey semua orang pakai belt, saya nak jalan laju, atas sini. Semua sekali tak gerak.
Kali ni lah. Saya dah yang lanjut lagi tu. Ni. Kudrat ini berkuasa. Dan kudrat qadiran. Qadiran ni. Kudrat qadiran. Ini iradat. Berkendak. Keadaan Allah yang berkendak nama dia kaunuhu muridan. Bila Allah itu alim, Allah itu ilmu, dia ada ilmu, maka keadaan dia alim. Orang ada ilmu, dia bagi orang alim. Itulah. Faham? Jadi kaunuhu aliman, hayyan, hidup. Hayyan, hayyan, hidup. Ini samian, sama samian. Tiga kawan ini, basar, basiran, kalam, mutakaliman. Itu mani manawiyah tu. Nanti kejap lagi terangkan. Boleh sampai lagi. Boleh nampak bayangan tu tak? Boleh nampak bayangan tu tak? Bayangan-bayangan yang pula berpikir lagi ni. Okey. Adakah masa rasa berlalu lama? Boleh? Tak usah sangat lah. Tapi tak lama dah. Okey, pergi balik hari. Ni dah Ini dalam kitab lama-lama yang guru disebut. Sifat kesempurnaan Allah tiada tiga banyaknya. Tetapi yang terkenal nama Allah adalah 3,000 nama. Inilah kita lama-lama dah tulis lah. Kita dah tulis ni. Kita saling jatuh. Apa dia 3,000 nama? Bukan hanya 90 nama. 3,000. Apa dia? Ni. Satu. Dan kita tulis ni. Satu nama Allah tertulis dalam suhuf Nabi Ibrahim AS. Suhuf ni apa? Slide dah tukar Ustaz. Apa? Slide dah keluar. Kenapa slide dah keluar? Slide tak berubah. Okay. Thank you very much. Kenapa saya tak keluar? Kita nak ikut lah. Pin? Ya. Pada apa macam ni? Kalau saya buat ini, dia keluar tak dekat online? Macam ni. Mana keluar? Kosong. Tuan Terry. Okay. Ni Aiman ni? Saya Ustaz. Ni Aiman? Tak ada. Apa yang keluar? Tak ada? Aku tu. Ya Ustaz. Siap. Online slide presentation tak keluar. 3.10? Sekarang 3.10? Ya ke? Aku baru nak buat awal 3.10 dah. Okey, kita stop. Saya terjual 3.10 tu nak rehat. Tapi saya rasa saya tak nak rehat, saya tak payah rehat. Okey, kita stop Kita akan sambung slide ni 3.25. Boleh? Jangan pergi pilih makan pakai kecau. Nanti lama balik. Duduk ini. Nak pergi pilih dah tolak. 3.20 mesti ada dekat tempat duduk. Cepatnya masa berlalu. Aku jangan buat saja. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.